A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pagi ini bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 61 insya-Allah, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 84 sehingga ayat 91. Ayat 84 sehingga ayat 91 surah Al-Imran, iaitu muka surat yang ke-61. Insya-Allah hari ini kita akan mulakan sebagaimana biasa. Saya insya-Allah mengesyorkan kepada semua kita yang bersama-sama pada pagi ini atau yang bersama-sama dalam video ni untuk bersama-sama memegang mushaf, melihat mushaf, melihat muka surat Al-Quran yang kita akan bacakan pada setiap pagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk mendapat kefahaman daripada surah ataupun ayat ataupun muka surat yang kita bacakan pada setiap hari. Insya-Allah saya akan mulakan sedikit dengan mengambil keberkatan daripada ayat-ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang kita bacakan ini adalah sebagaimana kita telah baca sebelum daripada ini, iaitu muka surat 60, menceritakan bahawa bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan bahawa mereka ini, ada setengah daripada mereka ni percaya kepada Nabi ini, tapi setengah daripada mereka percaya kepada Nabi ini tapi kufur kepada Nabi ini. Ada yang percaya kepada Nabi ini, kufur kepada Nabi ini. Jadi mereka ni memilih-milih, sebagaimana orang Yahudi sebagai contohnya. Mereka ni beriman kepada Nabi Musa AS tapi kufur dengan Nabi Isa. Sebagaimana sebahagian pula ni yang percaya kepada Nabi Isa tapi tak percaya kepada Nabi Musa. Jadi begitulah kan keadaan macam ni adalah satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala marahi mereka ini, murkai mereka ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya memperkatakan ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad. Apa dia? Amanna billahi. Aku percaya. Aku percaya, kami beriman. Kami itu maknanya ialah Nabi SAW dan juga para sahabat dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita yakin, kita percaya apa? Yang pertama ialah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman. Dan juga selepas daripada itu juga adalah kita yakin wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kita, iaitu apa? Iaitu Al-Quran. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin kepada Al-Quran, dan kemudian wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, dan kemudian kita yakin pula kepada apa? Apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga asbat. Allah Taala sebut asbat ni maknanya ialah keturunan-keturunan anak-anak daripada Nabi Yaqub selepas daripada itu asbatnya. Jadi kita tengokkan, kita ni berbeza dengan mereka. Kita yakin kepada semua mereka ni. Kita yakin kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi, semua sekali kan. Kita tak ada pilih-pilih. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut ni, وَمَا أُوتِيَ Musa wa Isa. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, juga kita yakin. Apa dia? Iaitu Quran, iaitu Taurat dan juga Injil. Kita yakin. Ini semua adalah Taurat yang juga Injil, iaitu yang betul-betul lah kan. Bukan yang sekarang ni. Sekarang ni Bible dan sebagainya. Itu bukan. Itu dah telah diubah. Tapi yang memang dulunya Allah Ta'ala kirim. Jadi kita yakin. Ini kehebatan kita. Itu makna yang ceritakan kelebihan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak ada pilih-pilih. Tengok kan. Allah Ta'ala sebut sepahaman pada itu kan. La nufarriqu baina ahadim minhum. Ini keyakinan kita kan. Iaitu kita ni tidak bezakan. La nufarriq. Kita tidak bezakan baina ahadim minhum, di kalangan salah satu pun di kalangan mereka ni. Mereka ni adalah nama apapun, as long as mereka ni adalah merupakan termasuk dalam kategori nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, maka mereka ini adalah kita percaya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru perasan. Jadi itu
kehebatan umat Nabi Muhammad SAW, kehebatan kita semua kan, keyakinan kita tak sebagaimana yang mereka yang sebelum daripada ni, iaitu apa, orang Yahudi dan juga orang Kristian yang beza-beza. Kita la nufarriq, kita tak bezakan baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kita ni adalah muslim. Kita adalah muslim. Artinya kita ni menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni beriman, kita beriman. Allah Taala kata bahawa Nabi Musa adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Jadi kita ni tak sebagaimana mereka, tapi mereka pilih bulu. Kalau mereka rasa bahawa ni mereka nak beriman, yes, mereka beriman. Kalau mereka rasa ni mereka tak nak beriman ni, tak, mereka tak beriman. Jadi itulah keadaan mereka yang berbeza kita di antara kita dan mereka. Kemudian selepas daripada tu ayat 85. Ayat 85 Allah Subhanahu Wa Taala kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari ghairal Islam, selain daripada Islam, sebagai dinan, sebagai agama mereka, sebagai cara hidup mereka. Jadi din, kita sebut sini din. Din artinya ialah cara hidup. Din bukan hanya satu perkara yang dianuti ataupun yang dilakukan dalam masa-masa tempat-tempat yang tertentu. Masa zuhur saja Islam, tapi selepas itu tak Islam, tak. Kan Islam itu adalah din. Din itulah makna cara hidup. Cara hidup kita, iaitu di mana saja, semasa bangun, semasa di tempat tidur, semasa di atas dalam masjid, di atas tikar sembahyang, semasa di mana-mana saja, itu adalah din. Ataupun dalam apa-apa keadaan sekalipun, masa kita muda sama kita tua, bila-bila masa saja, semua sekali itu ialah din. Jadi din itu ialah di dalam, di luar kan, dalam akidah kita, dalam cara hidup kita kan, penampilan kita, semua itu din. Jadi kalau kita nak ikut Islam, kita kata Islam adalah din kita, itu. Jadi din ni tak sama seperti religion. Religion ini orang barat dan sebagainya kan membuatkan satu istilah religion. Jadi religion bagi mereka adalah satu yang tertentu, dalam gereja ke ataupun hari Ahad ke dan sebagainya kan. Tak, kita tak. Setiap masa, setiap waktu, dalam luar, seluruh hidup kita ni lah din. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai din mereka, apa jawapan dia? Ayat ini adalah turunnya kerana apa? Kerana ada di kalangan sahabat-sahabat ada di kalangan orang-orang yang mula-mula tu masuk Islam, tiba-tiba mereka ni keluar daripada Islam dan nak join kafir, nak join. Mereka ingat masalah agama ni, nak Islam tak nak Islam ni kan, Kristian kan, Yahudi kan, mereka ni ingat sama saja. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tekankan selepas daripada peristiwa tu bahawa siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai din, Allah Taala jawab situ kan, falan yuqbala min. Lam nun artinya tidak selama-lamanya, tak akan terima. Tak adalah nanti muka 10 tahun lepas tu Allah Taala terima, tak. Selama-lamanya Allah Taala tak akan terima. Falan yuqbala min. Kemudian dari lam, dari lan, dari la kan dalam bahasa Arab kan. Jadi maknanya lan ini ialah makna selama-lamanya. Lan nun, selama-lamanya tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata dia nanti di semasa akhirat nanti minal khasirin, orang yang rugi. Maksud rugi sini lah kenapa? Tafsir kata al-mu'abbad fin nar, kerana dia akan kekal dalam neraka. Wal iyazbillah. Seterusnya ayat 86 ayat 86 kita akan tengok, iaitu kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kaifa bagaimana? Kaifa ni artinya dari segi bahasanya adalah bagaimana. Tetapi ulama tafsir mengatakan di sini erti kaifa di sini makna la, iaitu nafi, iaitu menolak, tidak. Iaitu tidak apa? Kalau kita kata kaifa yahdillahu qauman la yaqbalullahu qauman, maknanya Allah Taala tidak menerima, artinya situ. Allah Taala tidak menerima. Jadi ka tu makna tidak. Jadi ayat ini diturunkan. Jadi kita tengok dulu kan. Ayat ini diturunkan sebab turunnya ialah dikatakan ada di kalangan Yahudi ataupun Kristian yang mana mereka ni telah pun tahu apa yang ada dalam kitab mereka. Mereka tahu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang mereka buat? Apa Yahudi, apa Kristian ni buat Mereka ni telah memadamkan sifat tu. Dan mereka ni tak nak terima.
tak nak terima apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka tahu kenapa? Kerana hasadan min indi anfusihim, kerana mereka benci, kerana mereka dengki. Kerana Nabi Muhammad SAW ni adalah daripada Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Bani Israel sebagaimana mereka. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata turunlah ayat ini, iaitu Allah Taala kata kaifa bagaimana? Ya, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi petunjuk kauman. Maknanya Allah Taala takkan terima kauman, satu kaum yang mana kafaru, mereka ini kafaru ba'da imanihim, yang kafir setelah daripada iman mereka. Yes, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ni okey. Kalau mereka ni tidak merubah, mereka ni tidak ni, Allah Ta'ala terima. Jadi Allah SWT kata, imanihim, mereka dulu beriman. Tapi selepas tu kufur. Kufur apa? Kufur kerana tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah tak akan beri petunjuk. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Mereka kufur selepas daripada mereka beriman. Kemudian wasyahidu, mereka ni pula tu menjadi saksi, iaitu syahadatihim, iaitu Allah Ta'ala selepas daripada iman mereka, selepas daripada syahadah mereka, iaitu pengakuan mereka. Sebab dulu mereka mengaku bahawa akan ada Nabi, sebagaimana orang Yahudi berkata, sentiasa berkata kepada Aus dan juga Khazraj. Kan Aus dan Khazraj ni jiran mereka di Madinah, di Yasrib pada masa itu. Jadi mereka kata, nanti akan datang Rasul, nanti kami beriman kepada Rasul ni, dan kamu nanti jagalah, kan, kamu akan dihancurkan sebagaimana Ad, Iram telah dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi mereka buat janji ni. Tiba-tiba datanglah Nabi ni yang baru ni, bukan daripada keturunan mereka. Jadi mereka marah sangat, mereka tak suka sangat. Sebab itulah mereka kufur. Jadi Allah SWT kata wa syahidu, mereka ni dulu menjadi saksi, bersaksi dah, kan, bersaksi bahawa annar rasul haqq. Dulu mereka katalah bahawa Rasul tu betul. Waja'ahumul bayyinat, dan datang selepas tu datanglah bukti-bukti, ja'ahum al-bayyinat, telah datanglah bukti-bukti bahawa sahlah bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Tapi mereka kufur. Allah Ta'ala kata kufur. Maknanya Allah Ta'ala kata mereka ni kufur. Yang pertama mereka dah beriman. Yang kedua mereka dah kata bahawa nanti Rasul ni Rasul ni betul. Dan lepas tu datang dah bukti-bukti dah. Tengok sebagaimana Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang Yahudi yang masuk Islam, yang telah menjadi sahabat Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tengok, kan, dia tengok Nabi, tengok tak, 3 tanda yang ada pada Nabi, terus dia beriman. Sah, inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang lain itu tak mahu beriman. Kawan-kawan Yahudi dia tu. Kemudian Allah SWT kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, orang-orang yang zalim. Orang zalim sini orang kafir. Allah Ta'ala tak akan terima mereka. Tak akan terima mereka kalau mereka bersifat macam ni. Jangan haraplah, kan, dulu dah elok dah, kan, mereka yakin, tiba-tiba datang betul-betul mereka tak percaya. Ulaika jazaohum, Allah Ta'ala kata ulaika jazaohum, mereka itulah jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata akan diberikan apa? Iaitu mereka itu jazaohum, balasan mereka. Ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka, anna alaihim la'natullah, ke atas mereka laknatullah, la'nat Allah. Tengok, laknat itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama laknat Allah, yang kedua laknat malaikat, yang ketiga laknat manusia. Maknanya semua ni laknat mereka tu. Kemudian Allah SWT ajma'in, semua sekali, mana Allah, malaikat, orang mukmin, semua melaknat mereka ni kerana perbuatan mereka, kerana keadaan mereka tu, sifat mereka tu. Dan kemudian lagi Allah SWT kata khalidina fiha, mereka tu kekal di dalamnya. Dalam apa tu? Dalam laknat. Maknanya laknat mereka tu berterusan. Tak adalah laknat 10 hari ke, laknat sebulan ke, tak ada. Jadi khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Dan mereka ini tidak akan diringankan. Tak adalah bonus ke, diskaun ke, tak ada. La yukhaffaf, tidak akan diringankan ala anhumul azab, daripada mereka azab tu. Kemudian wala hum yunzarun, dan mereka ini la yunzarun. Ada 2 makna kepada yunzarun kat sini. Yang pertama kata la yumahalun, iaitu artinya lah tidak akan diberi tempoh. Tak adalah tempoh-tempoh lama, minta maaf dulu, boleh tak tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Itu maksud yang pertama daripada la yunzarun. Wala hum yunzarun.
makna kedua, ulama tafsir kata ialah la yunzarun, ialah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka. Maknanya melihat ni artinya tak hera, bukan tak nampak mereka, tapi Allah Taala tak hera mereka. Tak ada nak bagi can lah kepada mereka, tak ada. Jadi dua-dua makna ni okey. Boleh maksud yang hampir sama, iaitu apa? Mereka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini tidak akan diberi tempoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lambat-lambat lagi. Cukup time mereka akan dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata illal ladzina tabu. Melainkan orang-orang yang tabu, orang-orang yang bertaubat. Jadi maknanya ada tak di kalangan mereka ni yang bertaubat? Ada. Yang bertaubat tu seperti tadilah yang kita katakan, iaitu seperti Abdullah bin Salam, dan ada beberapa orang lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya adalah daripada Yahudi. Mereka mula-mula pun macam tu juga. Mula-mula tak nak terima Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ramai juga daripada orang-orang orang Kristian daripada Najran contohnya. Jadi sebut Najran ini masyhur. Najran ialah equal to, iaitu orang-orang Kristian. Yang pada masa itu kalau di tanah Arab ni satu tempat sajalah yang Kristian, iaitu di Najran. Najran terletak di antara sempadan Arab Saudi dengan Yaman pada hari ini. Jadi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala kata melainkanlah kalaulah yang atas tadi tu Allah Ta'ala sebut dah kan, Allah tak akan beri petunjuk kepada mereka, Allah Ta'ala melaknat mereka dan sebagainya. Dan kemudian sekarang ni Allah SWT kata kecualilah orang-orang yang illal lazina Allah SWT kata illal lazina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat min ba'di zalik, selepas daripada perbuatan macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letak satu syarat lagi. Syarat apa? Iaitu syarat dia ialah mestilah mereka ni wa aslahu. Apa makna wa aslahu? Ulama-ulama sebut sini wa aslahu iaitu memperbaiki kesalahan mereka itu. Iaitu dengan memperbaiki kesalahan mereka dengan mengubah amalan mereka, dan setengah ulama kata kena iklankan. Maksud aslahu ni kan, iaitu baiki keadaan, sebab mereka dah macam dah buat rosak kan. Aslahu ni memperbaiki. Jadi oleh kerana merosak apa? Mereka ni merosakkan manusia, mereka merosak. Maknanya ramai orang dah sesat kan, kerana keadaan mereka. Jadi Allah SWT kata, mana syarat tambah lagi, mereka bertaubat dan juga mereka aslahu. Kerana dah buat rosak manusia, mereka kena baiki manusia balik. Kena betulkan. Jadi kalau kita sekarang kan, kalau dah maknanya mereka ni dah nak bertaubat, siapa-siapa yang daripada orang yang begitu yang nak taubat, maka dia mesti iklankan, beritahu balik tidak betulnya apa yang telah mereka katakan, ataupun kepercayaan itu adalah kepercayaan yang tidak betul dan sebagainya. Ada media sosialnya, ada surat khabarnya, ada TV, ada radionya. Jadi kalau boleh, kalau ada saluran tu, maka itu namanya aslahu. Maknanya kena perbaiki keadaan tu. Fa innallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah itu Maha Ghafur dan juga Allah itu Maha Rahim. Seterusnya kita masuk ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Allah ulang sekali lagi. Allah sebut sekali lagi kan. Tadi dah sebut dah. Ini Allah buat ringkasan lagi kan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka. Allah sangat tak suka kepada keadaan macam mana orang-orang kafir ni kan. Orang kafir macam ni kan, keadaan mereka. Jadi Allah SWT sebut lagi, iaitu apa? Mereka ni kufur kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata innal ladzina kafaru, tapi siapa-siapa yang kafir ba'da imanihim, sedangkan mereka dulu dah elok dah beriman dah kepada kitab, beriman mengikut Taurat dan sebagainya kan, mereka ni okey lah, tiba-tiba mereka ni kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata innal ladzina kafaru ba'da imanihim, selepas daripada berimannya mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya iman apa? Iman dengan Nabi Musa, iman dengan Nabi Isa. Itu kan maknanya kafaru. Jadi summazdadu kufra. Kemudian mereka tu pula Allah Subhanahu Wa Taala kata izdadu kufra, iaitu kufur pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dah tak percaya kan. Jadi kalau orang Yahudi contohnya kan, orang Yahudi mereka percaya kepada Nabi Musa mula-mula. Kemudian bila datang Nabi Isa mereka tak percaya. Bukan tak percaya je, mereka nak bunuh Nabi Isa tu. Maknanya dahsyat mereka ni kan. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian mereka beriman, kemudian tiba-tiba mereka kufur Nabi Isa AS. Kemudian tu tambah lagi, Allah Ta'ala kata summazdadu kufra, kemudian bertambah lagi kufur mereka tu.
Bertambah kufur mereka tu apa? Iaitu tak nak percaya pula kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 lah situ kan. Maknanya orang Yahudi ni istimewa, orang Yahudi dah tak percaya kepada Nabi Isa AS. Lepas tu datang Nabi Muhammad tak percaya pula. Tengok kan, kalaulah mereka kata nak kepada Nabi yang datang daripada Bani Israel, sekarang Allah Ta'ala dah beri dah. Nabi Isa AS bin Maryam, kemudian Maryam binti Imran, ini semua ni daripada Bani Israel, daripada keturunan, sama keturunan Nabi Ishaq juga, keturunan Nabi Yaqub juga. Tapi kenapa mereka tak nak beriman? Kalaulah kata nak sangat beriman, kami tak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka kata kenapa? Kerana Muhammad ni keturunan Nabi Ismail, kami nak keturunan. Tapi kenapa dengan Nabi Isa mereka tak percaya juga? Percayalah, kalau dah kata nak percaya sangat, tapi tak percaya juga. Jadi Allah SWT kata mereka ni memang perangai macam tu kan. Nak mereka saja, bukan sekadar kata nak Bani Israel. Tak, bukan Bani Israel pun mereka tak nak terima juga kan. Tengok kan, Nabi Zakaria alaihissalam, siapa? Nabi Zakaria siapa? Bukan ke Bani Israel. Apa yang mereka buat pada Nabi Zakaria? Mereka bunuh. Kemudian Nabi Yahya, apa yang mereka buat dengan Nabi Yahya? Bukan Bani Israel, mereka bunuh juga. Jadi mereka ni nak apa sebenarnya? Jadi Allah SWT kata sini, iaitu innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Mula-mula beriman dengan Nabi Musa AS, kemudian tu kafaru dengan Nabi Isa AS. Kemudian summazdadu kufra, kemudian bertambah lagi kekufuran mereka, iaitu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala kata lan tuqbala taubatuhum. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tak terima taubat mereka. Iaitu apa? Taubat, kalau mereka ni ulama tafsir kata, kalaulah nak bertaubat semasa mereka ni dah gharar tu maknanya nyawa dah sampai ke sini. Nyawa dah sampai ke sini baru nak bertaubat, Allah tak terima. Tapi kalau mereka taubat sebelum daripada itu, tak ada masalah. Taklah bermakna bahawa ayat ni kata tak akan terima taubat selama-lamanya. Tak. Allah Ta'ala tak zalim. Jadi Allah Ta'ala akan terima taubat jika sekiranya mereka itu betul-betul taubat. Tapi syarat dia, janganlah nombor satu, gharar. Masa ni nak bertaubat. Ataupun yang kedua, ulama kata mereka mati dalam keadaan macam tu. Maka jika mereka mati dalam keadaan kufur tadi itu, maka Allah Ta'ala tak akan terima taubat mereka. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata lam tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun, dan mereka ini adalah orang yang sesat. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat terakhir pada hari ini, iaitu ayat 91. Innal ladzina kafaru, Allah Ta'ala kata orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan kemudian mereka tu mati, kuffar, dalam keadaan mereka tu wahum kuffar, mereka tu dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi falan yuqbala min ahadihim, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan lagi. Jadi kalau kita tengokkan daripada atas muka surat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ceritakan pasal apa? Penegasan kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, emphasizekan bahawa bagaimana Allah Ta'ala ni tak suka sangat perangai yang dibuat oleh orang Yahudi, orang-orang Kristian. Macam ni. Allah Ta'ala kira semua kan. Sebut semua kan. Inilah mereka kan, keadaan-keadaan mereka kan. Jadi Allah Ta'ala kan, kalau keadaan macam ni kan, Allah Ta'ala tak terima taubat mereka. Jadi supaya orang Islam ni kan, janganlah maknanya terlalu kecewa sangat bila dah berdakwah mesti berdakwah kan. Kita mesti berdakwah kepada orang Kristian, orang Yahudi. Itu memang tanggungjawab kita. Tapi kalau mereka tak terima juga, janganlah sampai kita dikecewa, tension dan sebagainya kan. Sebab Allah Ta'ala dah katakan, tak apa kan, kita tanggungjawab kita ialah berdakwah, menyampaikan. Kalau orang tak beriman, kalau orang tak nak percaya juga, orang Kristian, orang Yahudi tak nak percaya juga kan, macam itulah juga perangai mereka. Jadi Allah SWT tegaskan kan, tak apa kan, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah SWT kata sesungguhnya orang-orang yang kafir, dan kemudian mereka tu mati, wahum kuffar, dan mati tu dalam keadaan kufur. Allah kata falan yuqbala min ahadihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan terima mereka. Jaga. Jadi ayat ni dibaca oleh Nabi SAW, dibaca kepada orang-orang Yahudi, dibaca kepada orang-orang Kristian kan. Jadi mereka ni Arab, mereka ni faham kan. Jadi apa perasaan mereka? Allah Ta'ala tengah jaga kan. Allah Ta'ala terima kamu kan. Allah Ta'ala terima kamu, jaga kamu kan. Jadi siapa-siapa yang kafir, dan kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah Ta'ala falan, tengok sekali lagi kan, lan nun, makna lan tak akan selama-lamanya. Allah SWT falan yuqbala min ahadihim. Jadi bila ada lan, dia mesti nun tu bagi, selepas daripada tu dia bagi atas, yuqbal. Asalnya yuqbalu, asalnya yuqbalu maknanya dia diterima, yuqbala maknanya dia ni
diterima. Tapi pada tambah lan itu jadi yuqbala. Jadi lan tak akan selama-lamanya yuqbala, tak akan diterima. Falan yuqbala min ahadihim, daripada salah seorang daripada mereka. Maknanya siapa-siapa pun mereka, tak kira mereka ni apa benda taraf dianya, macam mana keadaan, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima. Falan yuqbal. Walaupun Allah sebut sini apa benda kan? Mil'ul ardi zahaba. Mil'ul ardi zahaba, iaitu sepenuh bumi ni dengan emas. Bayangkan emas kan. Kalau emas satu ketul, emas satu gelang kita pun, emas satu loket, emas satu subang pun, emas tu pun dah berapa mahal kan. Ini pula penuh bumi ni dengan emas. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini. Bukanlah maknanya tu, tapi nak cerita sangat banyak. Apa yang sangat banyak tu? Yang sangat banyak disebut di sini lah zahaban wala wiftada bih. Kalau mereka nak tebus dosa mereka tu. Maknanya betapa banyak pun kalau mereka ada harta kan, harta emas, tak adalah orang kaya macam tu atas dunia ni kan, tak ada. Orang penuh bumi ni dengan emas tak ada kan. Tapi nak ceritanya banyak lah. Maknanya walau mereka banyak mana pun sekalipun, mereka bawa harta untuk tembus kesalahan mereka tadi tu. Kesalahan apa? Tengok kesalahan kufur. Jadi kita nak ceritakan tak, kalaulah kata amalan yang jahat, maksiat ni kan, maksiat ni kita tu dah besar kan, dosa besar dan sebagainya. Tapi ingat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar lagi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima kan, walaupun banyak mana pun. Nak sebut dahsyat ni. Jadi ayat ni nak katakan dahsyatnya kalau kita ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit kufur ni, penyakit orang yang tak beriman kan, orang yang kufur pada Allah sangat banyak atas dunia ni kan. Itu tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam pada mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penyakit itu banyak mana emas pun Allah tak akan terima kalau nak tebus. Bahkan Allah Ta'ala kata ulaika lahum azabun alim, bagi mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Azab yang pedih, azabun alim, wa ma lahum min nasirin, dan selepas daripada itu mereka tak ada nasir untuk mereka. Nasir itu adalah mani'un minal azab. Maknanya kan, nasir itu penolong. Penolong apa? Penolong orang-orang yang akan dapat membantu untuk menghalang daripada terkena azab tersebut. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kan. Kita tengok hari ini ayat Allah Ta'ala tegaskan kan, Allah Ta'ala tembak lagi kan, Allah Ta'ala nak katakan, nak tegas bahawa orang-orang yang tak beriman ini kan, janganlah kamu risau mereka ni kalau mereka tak nak beriman juga. Kenapa? Tempat mereka ni begini. Allah Ta'ala sebut semua. Masya Allah kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita daripada keadaan-keadaan ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita daripada neraka waliyazubillah. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terus membantu kita, insya-Allah, memberi hidayah kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, iaitu hidayah at-taufiq, hidayah untuk beramal dengan Islam. Moga-moga dengan sedikit usaha kita hari ini, kita akan dipandu oleh Al-Quran sentiasa, insya-Allah. Jadi jangan lupa, insya-Allah kita akan sambung lagi, dan jangan lupa untuk share, untuk like, untuk berikan link kepada kawan-kawan semua kan, dan ajak kawan-kawan semua kan untuk bersama-sama mengikuti sesi kita setiap satu hari satu muka surat Al-Quran, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.